السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ra'aitu fil manam kana ra'si buriba fatadakhraja fashtadadtu ala athari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi la tuhaddithin nasa bitala'ubi syaitani bika fi manami wa qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia satu orang A'rabi. A'rabi ni orang Arab buta. Satu orang A'rabi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata A'rabi ni, dia kata, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam kana ra'si buriba fatadakhraja. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, semalam aku mimpi kepala aku kena pancung. Arabi cari Nabi. Bila jumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam, dalam tidur aku semalam aku mimpi kana ra'si buriba, kepala aku kena penggal, kena pancung. Fatadakharat, darah menyembur. Fashtadadtu ala athari. Ni Zapella ni, dia kata, benda tu, mimpi aku tu betul-betul memberi kesan yang amat sangat kepada aku. Jadi dia takut. Lagu kita lah, mimpi kena nigat, mimpi kena hambat, lari bubat, jaga tu dia penat. Dia macam tu lah. Duduk tidur, mimpi tu berjalan, pijak kulit pisang jatuh. Ini cerita mimpi dengan alam nyata. A'rabi ni, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, semalam aku tidur, aku mimpi satu orang main pancung tengkuk aku, darah keluar menyembur. Zapella ni, kesan duduk ada lagi. Aku jadi takut, aku jadi kesan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi, Nabi kata kepada dia, Nabi kata, la tuhaddithin nasa bitala'ubi syaitani bika fi manami. Nabi kata, aku nak pesan dekat orang satu, lain kali kalau mimpi macam ni, jangan beritahu orang.
Dia cerita kejadian tadi. Nabi pula kata kat dia, aku nak abang dekat hang satu benda. Lain kali kalau mimpi macam ni, mimpi benda pelik-pelik ni, mimpi benda yang menakutkan ni, mimpi benda tak elok macam ni, lain kali jangan duduk cerita ke orang tentang mimpi ni. Pasal benda ni adalah mainan syaitan terhadap kamu. Wa qala, dan kata Jabir yang meriwayatkan hadis ni. Jabir kata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du yakhutub. Jabir kata selepas itu ketika Nabi berkhutbah kepada orang ramai, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah Nabi kata la yuhaddithanna ahadukum bitala'u bisyaitani bihi fi manami. Dalam khutbah Nabi pesan kepada orang ramai semua. Nabi kata siapa-siapa daripada kalangan hampa yang tidur malam kemudian kena ganggu dengan mainan syaitan dalam tidur dia, jangan cerita apa orang. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang dikatakan mimpi mengikut macam mana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun mimpi. Di antara mimpi para Nabi ini ada yang merupakan wahyu. Nabi sendiri pun mimpi. Tapi yang kata Nabi-Nabi ini, di antara mimpi Nabi itu ada yang merupakan wahyu. Yang tidak wahyu pun mimpi Nabi ini betul. Seperti mana Nabi SAW pernah mimpi tak duduk tangan Nabi dua-dua belah ada gelang emas. Nabi SAW pernah mimpi macam tu. Dalam mimpi Nabi itu tak duduk, Nabi angkat tangan dua-dua belah ada gelang emas. Kemudian Nabi SAW buat dengan kehendak Allah terbang naik gelang emas dua-dua. Tapi yang kata Nabi SAW ni sesuai dengan kedudukan Nabi ni sebagai Nabi, sebagai Rasul. Apa juga mimpi yang main dekat Nabi, Nabi boleh takdir mimpi tu. Tak lama selepas wafat Nabi, masa Nabi hidup lagi dah, Nabi berjumpa dengan dua orang. Satu orang nama dia Musailamah Al-Kazzab. Musailamah yang mengaku dia Nabi, dia daripada tempat yang bernama Yaman. Dan seorang lagi juga pada zaman Nabi SAW, nama dia Al-Ansi. Dia ni daripada Yaman, juga mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ni pernah pergi jumpa Nabi. Mereka main jumpa Nabi, mereka kata, ya Rasulullah. Mereka panggil dekat Nabi pun Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, sepeninggalan kamu esok ni, repa-repakanlah mewariskan kenabian itu kepada aku. Nabi kata dekat Musailamah Al-Kazzab ni, Nabi kata dekat dia, jangankan kenabian ni nak diwarisi kepada kamu. Nabi kata, kalau aku ada satu pelepah tamar pun, aku tak bagi dekat kamu. Nabi kata. Dan Nabi beritahu dekat depan dua orang, Allah dah beritahu dekat aku lama dah. Aku pernah didatangkan dengan satu mimpi, tangan aku dua-dua belah ada gelang emas. Dua-dua gelang emas ni hampa dia. Nabi kata. Gelang emas bagi orang lelaki adalah haram. Nabi mimpi tangan Nabi ada benda haram. Maknanya ialah dua gelang emas itu ialah dua orang yang mengaku menjadi Nabi. Itu mimpi Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza iqtaraba az-zaman lam takat ru'yal muslim takdhib wa afdaqukum ru'ya afdaqukum haditha wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah wa ru'ya thalatha fa ru'ya salihah bushra min Allah wa ru'ya tahzinun min asy-syaitan wa ru'ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsahu
فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apabila dekat dengan akhir zaman, Nabi kata dekat nak kiamat esok ni, lam takad ru'yal muslim taklif. Nabi kata hampir-hampir semua orang Islam kalau mimpi masa tu betul semua. Hampir-hampir mimpi orang Islam dekat nak kiamat esok ni, hampir-hampir mimpi mereka tu tak bohong. Nabi kata maksudnya hampir-hampir mimpi orang dekat nak kiamat esok ni betul belaka. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Nabi kata tapi dalam ramai-ramai orang yang duk mimpi ni, mimpi yang benar ialah mimpi orang yang bercakap benar. Nabi kata dalam ramai-ramai orang hadut mimpi ni, mimpi yang paling benar adalah mimpi orang yang macam hidup dia bercakap benar. Dia ni jenis tak bohong. Kita kenal dia ni seorang yang amin, dia seorang yang amanah, dia seorang yang lembut, dia seorang yang betul, dia seorang yang tak hati nak cakap bohong. Orang yang macam ni mimpi dia betul. Nabi kata ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah. Nabi kata adapun mimpi itu ialah sebahagian daripada 45 bahagian nubuwah, sebahagian satu juzuk daripada 45 juzuk kenabian. Maksudnya yang kata Nabi-Nabi ni dia terima wahyu macam-macam cara. Dalam macam-macam cara tu salah satu cara Nabi terima wahyu ialah cara wahyu. Hak tu aja yang tinggal dekat orang Islam ni. Hak lain tak ada dah. Cara wahyu turun lain, dengar suara, dengar bunyi macam balik pintu, dengar bunyi macam loceng, dengar. Itu cara-cara wahyu turun dekat Nabi tu semua tak ada dah. Tinggal satu dulu aja lagi dekat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Apa dia? Mimpi. Nabi biasa terima wahyu dalam mimpi, maka sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menerima khabar daripada Allah melalui mimpi. Bukan wahyu, tetapi menerima ilham, menerima khabar daripada Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Tapi dengan syarat apa? Dia orang baik. Baik macam mana? Baik masa hidup dia tak hati cakap bohong. Dia jenis orang betul macam tu. Maka di antara cara Tuhan nak bagi dekat dia satu berita baik, Tuhan bagi kat dia melalui mimpi. Mimpi orang saleh, orang alim, orang baik ni, mimpi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Waru'ya salasa. Nanti kata mimpi ada 3 macam. Faru'ya salihah busyra min Allah. Nanti kata satu mimpi orang-orang yang salih, itu busyra min Allah, itu good news, satu berita baik daripada Allah. Orang baik-baik, orang salih, orang yang beriman, orang yang memang bagus, dia kalau mimpi itu good news, itu berita baik, Tuhan nak beritahu dia. Dia mimpi satu-satu benda, dia faham daripada mimpi itu. Kerana mimpi itu busyra min Allah, itu satu berita baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia kata waru'ya tahdinun min syaitan. Yang kedua mimpi daripada syaitan. Mimpi karut-karut, ini mimpi syaitan. Yang ketiga waru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Yang ketiga adalah mimpi yang terhasil daripada khayalan seseorang manusia. Sebelum tidur tu ingat tu fikir nak beli kereta, tapi minyak naik dia Allah tu fikir. Bila tu fikir macam tu, hilang lagi mimpi bawa BMW. Jadi ini jenis yang ketiga. Mimpi apa? Dia kata mimpi yang terhasil daripada khayalan. Dia tu khayal nak dia kereta baru dia minta ini tidur, mimpi nak kereta baru.
Yang tu tak ada pakai apa. Setan pun tak, pun nak kata benda baik pun tak ada apa-apa. Yang tu saja isi masa kosong saja. Begitu dia. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyaqum falyusalli. Nabi kata siapa yang dalam hidup dia mimpi satu benda yang tak menyenangkan dan dia jadi tak suka. Macam Syekh tadi mimpi orang main pantung kepala dia. Ini dia Syekh yang mimpi satu benda buruk menimpa dia, menimpa keluarga dia. Ini cerita Syekh punya mimpi. Baru siapa yang kena mimpi yang macam tu, falyaqum falyusalli. Nabi kata bangkit daripada tidur, ambil ayat semayang. Wala yuhaddith biha an-nas. Tu cerita kata Nabi kata. Mimpi orang main masuk rumah kita, orang cincang kita jadi 18 kerat ke apa. Mimpi yang macam tu jaga. Bila bangkit jaga adalah hadis lain Nabi kata buat isyarat macam ludah 3 kali. Buat isyarat bukan ludah betul. Buat isyarat macam ludah 3 kali. Lepas tu dia ambil ayat semayang, Allahu akbar, tahajud 2 rakaat. Lepas tu itu tak payah cerita apa. Itu garis panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mimpi ini satu benda yang semua orang biasa kena. Itu garis panduan yang ditunjuk oleh agama. Kalau mimpi itu mimpi baik, itu busyra min Allah, itu daripada Allah, berita baik daripada Allah. Kalau mimpi yang menggerunkan, yang menakutkan, itu daripada syaitan. Bangkit, buat ludah macam 3 kali, semayang 2 rakaat, atau cerita ke Allah. Yang ketiga, kalau mimpi benda memang kita ingat sangat tadi sebelum tidur, maka itu mimpi biasa, tak perlu diberi perhatian, tak perlu layan dengan dia. Itu yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan juzuk yang keempat. Nurul Ihsan juzuk yang keempat, muka surat 97. Muka surat 97. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah Al-Fath Madaniyah. Muka surat 97 ayat bawah sekali, ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Maksudnya sungguh telah redha Allah daripada segala orang mukmin yang rafir. Itu bahasa Arab. Rafir maksudnya teguh. Rafir maksudnya kemas. Yang rafir iman pada hati mereka itu maksudnya iman teguh. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat ni orang-orang yang terlibat di dalam bai'atul ridwan, bai'ah dengan Nabi. Kita dah cerita dah dulu, Nabi daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Niat Nabi nak pergi buat umrah sambil dengan nak ziarah adik-beradik di Mekah yang Nabi singgah pada hijrah hari. Bila Nabi mai daripada Madinah tu sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah, iaitu sempadan tanah halal, tanah haram. Nabi berhenti tu, Nabi pilih satu orang sahabat untuk pergi jumpa pembesar Mekah, beritahu kata Nabi mai ni bukan main nak buat kacau, tapi main nak buat umrah, lepas tu nak ziarah adik-beradik. Itu saja, hantar satu orang. Kemudian jadi macam-macam cerita, tersebar berita kata Uthman bin Affan yang Nabi hantar itu sudah kena bunuh. Bila dengar macam tu, Nabi panggil sahabat-sahabat, ada ramai-ramai ni 1,400 orang. Nabi panggil mai bai'ah itu dinamakan bai'atul ridwan. Janji setia dinamakan janji setia itu dengan nama ridwan. Ridwan maksudnya redha. Yang kita baca ayat malam ini, dia sebut yang benar ni. Dia sebut kata Allah Subhanahu wa taala redha, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah redha kepada orang-orang yang beriman yang terlibat di dalam perjanjian dengan Nabi. Janji apa? Janji sampai mati kita akan lawan dengan kafir Mekah, sama ada Allah bagi dekat kita kejayaan ataupun kita syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat yang ada sama dengan Nabi 1,400 orang berjanji tak ingat sayang nyawa, tak ingat nak jadi apa. Mereka ingat satu aja, kalau ini yang Nabi mau, kalau ini yang Allah mau, maka ini yang kita mau. Mereka 1,400 orang ni dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 18 surah Al-Fath yang kita dah baca tadi. Begitu. Baik, dia kata sungguh telah redha Allah daripada segala orang mukmin
yang rafiq iman pada hati mereka itu, yang teguh iman mereka itu. Yang ini ketika mubaya'ah mereka itu akan nikah, wahai Muhammad. Ketika mereka baya'ah, mereka janji setia dengan Nabi, mereka ni memang iman kuat. Tuan-tuan, ni nak ajak perang ni. Nak ajak perang. Perang ni apa dia? Perang ni cerita dia hidup atau mati. Perang ni cerita dia hidup atau mati. Bila Nabi ajak 1,400 orang ni tak ada takut dalam hati. Semua janji, apa jadi-jadi, kami bersama dengan engkau ya Rasulullah. Maka Allah puji sahabat-sahabat yang 1,400 orang ni. Mereka buat perjanjian bai'atul ridwan itu pada bawah pohon kayu samra. Mereka itu 1,400 orang atas perang nak lawan Quraisy dan dia tak lari daripada Nabi. Ini bukan sebarang perjanjian. Tak lari. Kalau apa jadi pun tak lari. Sama ada menang atau mati. Macam tu saja. Maka ketahui Allah barang yang dalam hati mereka itu daripada benar dan daripada sempurna janji. Tuhan tahu 1,400 orang itu bukan bercakap mulut saja, tetapi hati mereka sama macam yang mulut mereka cakap. Kalau depan Nabi mereka kata kami sanggup mati, hati mereka Tuhan tahu mereka sanggup mati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang hati mereka itu. Dari segi benarnya mereka ni, dari segi mereka akan sempurnakan janji itu, Tuhan tahu. Maka turun Allah akan sakinah, yakni ketenangan dan ketetapan hati ke atas mereka itu. Maka dinamakan perjanjian itu bai'atul ridwan, kerana menurut firman Allah tadi, laqad radiyallahu anhu itu. Kelihatan. Baik. Kemudian dia kata al-qisah, cerita. Tak kala sampai Nabi SAW ke Hudaybiyah. Ini kita cerita dalam bulan 4. Dia cerita balik dalam kitab ini. Tak kala sampai Nabi SAW ke Hudaybiyah, yakni tempatnya satu marhalah ataupun 24 mil daripada Makkah. Daripada Makkah tak jauh lah, lebih kurang satu marhalah saja. Kalau 2 marhalah kita kata 90 km lebih, satu marhalah tengah daripada itu. Lebih kurang 40 km lebih saja Nabi ke Makkah, tak jauh lah. Dengan ihram umrah bersama dengan 1,400 tentera. Nabi dengan disertai oleh 1,400 orang sahabat Nabi. Maka panggil Nabi SAW akan Harash bin Umayyah, suruh pergi ke Mekah. Sebelum hantar Sayyidina Osman, Nabi hantar orang lain dulu. Orang tu ialah Harash bin Umayyah. Nabi suruh dia pergi dulu. Serta bawa sepucuk surat atas unta Nabi. Nabi hantar wakil ni, Harash ni, Nabi kata, hang wakil aku pergi jumpa mereka. Bagi tahu dekat mereka, aku main bukan main nak perang, aku main bukan main nak gaduh, aku main pada nak buat umrah, pada nak ziarah adik-beradik. Tolong pihak kat mereka benda ni. Maka Harash ni dia hantar pergi, bukan dia pergi seorang makhluk itu saja, dia pergi sepucuk surat Nabi dia bawa. Bukti kata dia ni dihantar oleh Nabi. Tak cukup dengan dia bawa sepucuk surat Nabi. Nabi bagi unta hak Nabi naik tu, Nabi bagi dia naik pergi. Nak tunjuk kata dia ni betul-betul Nabi yang hantar macam tu. Maka beri ketahui kepada orang-orang besar di Mekah bahawa bahawa Nabi SAW datang nak kerja umrah. Dia beritahu yang tu. Tiada bertujuan untuk perang. Maka sampailah Harash di Mekah. Tiba-tiba disembelih unta Rasulullah. Dia mereka sambut Nabi bukan kapet merah, mereka sambut dengan darah merah daripada unta Nabi SAW. Bila Harash ni sampai naik unta Nabi dengan bawa sepucuk surat Nabi, turun bagi tahu dekat mereka utusan daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, bawa surat tunjuk ni unta Nabi, kepada cantik turun dia bagi unta. Oh, ni yang kata zaman Nabi ni dia mengkatak macam tu. Semelih unta Nabi. Dan hendak dibunuhnya mereka akan Harash itu. Tak cukup dengan semelih unta, dia ni kita bunuh sekali. Maka ditahan oleh Ahadith. Maka balik dia berkhabar kepada Nabi SAW akan hal itu. Bila ada cadangan nak bunuh utusan Nabi ni, bangkit satu orang dia kata tak mau lah. Takat semelih unta ni pun dah cukup dah. Jangan takat dengan macam tu. Aku tak setuju kata. Ada hati lembut sikit. Bagi dia balik. Bila balik saja Harash ni sampai kepada Nabi SAW, dia beritahu kepada dia.
Aku pergi tadi, aku sampai di sana, aku jumpa mereka, aku hormat dekat mereka, aku bagi surat yang Nabi suruh bagi, aku bagi mereka baca, dia buat ini yang mereka buat dekat aku. Unta tuan mereka sembelih, aku punya nyari kena bunuh. Dia balik abang dekat Nabi. Maka suruh Nabi SAW akan Umar Al-Khattab di Mekah. Yang ini baru lepas sini. Nabi kata tak apa, dengan hang mereka buat lagu tu, kita cerai seorang lagi. Kita hantar Umar. Tengok mereka nak buat apa-apa Umar. Maka meminta uzur oleh Sayyidina Umar dengan alasan tiada farafah adik-beradik dari Makkah. Umar bukan takut. Tapi Umar kata nak hantar dia pun problem. Macam adik-beradik dia tak ada arah di Makkah. Adik-beradik dia ikut hijrah sekali dengan Nabi di sana, tak ada tinggal dah adik-beradik dia. Kalau aku dipilih untuk pergi, aku tak ada masalah, aku boleh pergi. Tapi aku tak ada adik-beradik di sana. Umar kata macam tu. Dan ia sudah berkasah dengan orang-orang Mekah. Dia kata lagi pun aku ni rekod apa janji. Umar kata aku ni masalah. Dia kata pasal aku rekod aku tak apa janji. Di sana nama aku ada di balai polis. Pasal apa? Pasal aku dulu apa bukan tak tahu aku siapa. Macam mana aku challenge mereka, macam mana aku cabar mereka. Hari itu punya cerita ni. Macam mana masa nak hijrah aku bangkit berdiri di depan mereka, aku bagi tahu depan-depan mereka, ni Umar anak Al-Khattab. Itu Umar nak tinggalkan Mekah, nak pergi ke Madinah, Umar nak ikut jalan tu, tunjuk jalan. Siapa yang mau bini jadi janda, siapa mau anak jadi yatim, tunggu aku lepas tubuh itu. Siapa pun tak tunggu. Jadi dia punya rekod ni cantik di sana. Dia kata kerana tu, dia kata nampak tak sesuai. Dia kata kalau pilih aku ni susah nak berunding dengan mereka, pasal aku ada rekod dengan mereka itu. Maka tunjuk orang yang banyak karabah di dalam Mekah, iaitu Uthman bin Affan. Umar kata aku cadangkan Uthman bin, pasal dia adik-beradik dia ramai di sana. Lagipun Uthman orang yang peribadi dia orang lembut. Dia tak cakap dengan orang. Dia jenis orang lemah lembut. Elok kalau dia pergi, dia mungkin boleh bertembang dengan mereka di sana. Maka suruh Nabi SAW akan Uthman pergi ke Mekah dan jumpa Abu Sufyan dan orang-orang besar di Mekah. Nabi kata, okey, kalau macam tu Uthman, macam mana boleh pergi? Uthman kata, insyaAllah saya tak ada masalah, saya boleh pergi. Nabi kata, pergi jumpa Abu Sufyan, dia kepala di Mekah, pergi jumpa dia dulu. Maka berkhabar pada mereka itu dengan bahawa Nabi SAW tiada datang berperang, hanya ziarah Baitullah. Uthman pergi dan dia harap percaya Nabi itu. Aku utusan daripada Nabi, daripada Muhammad bin Abdullah. Kami ini main kerana nak buat umrah. Kemudian nak jumpa adik-beradik. Itu saja. Dan beri sepucuk surat serta dengannya. Maka pergilah Uthman masuk Makkah, jumpa akan kerabatnya. Dia jumpa adik-beradik dia dulu. Sebelum jumpa Abu Sufyan, jumpa adik-beradik dia dulu. Sebab dia adik-beradik ramai. Dijumpa adik-beradik dia dulu, iaitu Aban bin Sa'id bin Al-As. Itu adik-beradik dia yang jumpa orang ada nama di Makkah. Dia jumpa Aban ni dulu. Bawa naik atasnya unta sehingga masuk Makkah, masuk di dalam kota Makkah. Dan baca surat Nabi SAW seorang-seorang. Dia pergi jumpa Abu Sufyan, dia pergi jumpa Abu Jahal, dia pergi jumpa orang-orang besar Makkah ni. Maka putus mereka itu, dia buat keputusan. Pembesar-pembesar Mekah bila baca surat Nabi, maka mereka buat satu keputusan, tiada beri Rasulullah masuk pada tahun ini. Baca, dia orang ni baca, last kali dia kata tak boleh, kami tak boleh bagi dia masuk Mekah pada tahun ini. Kalau nak main tengok tahun lain pula lah. Tahun ni kami sepakat tak bagi dia masuk. Maka kata Quraisy kepada Uthman, jika suka kamu boleh tawaf. Dia berkata tak apa, Muhammad kami tak pergi masuk, tapi hang oleh kerana hang dah masuk dah, kalau hang nak pergi tawaf Kaabah nanti, untuk hang spesial punya permit kami bagi. Dia berkuasa di Mekah, dia pihak berkuasa di Mekah. Untuk Muhammad tahun ni memang kami tak lagi, walaupun dia dah main letak lah lagi satu martabah lagi nak masuk main cerita dia, kami tak lagi. Tolong pihak apa dia suruh balik, kami cakap dia lah. Tapi hang oleh kerana hang orang baik, hang pun tak ada masalah apa dengan kami, hang pun dah main depan kami, pilihlah kalau nak tawaf, hang boleh pergi tawaf. Dia kata Sayyidina Uthman macam tu. Maka kata Sayyidina Uthman, sehingga Rasulullah tawaf dahulu, baru aku akan tawaf. Sayyidina Uthman kata,
Aku lagi Nabi, aku tak tawaf, aku tak akan tawaf. So, dia punya taat dekat bos dia macam mana. Aku utusan Nabi. Nabi suruh main aku harap dekat apa, kata Nabi nak main buat umrah, Nabi nak main tawaf. Selagi Nabi aku, bos aku tak tawaf, aku tak akan tawaf. Bos dulu, dia kata apapun. Maka berlambatan Osman balik. Boleh kerana duk tolak ada kontu, tolak ke koni, tolak ke kontu, tolak. Boleh panggil main abang, tak boleh duk ambil masa. Maka lambatlah Sayyidina Osman balik di dekat Nabi. Itu cerita dia. Maka sampai khabar kepada Nabi SAW, kata Osman kena bunuh. Ini cerita dia. Kawan nak buat ramai. Tengok lambat sikit balik, dia kata aku perasan kena bunuh lah. Kawan ni kata aku perasan kena bunuh. Kawan hak dengar kata confirm kena bunuh. Macam masyarakat kita lah kan. Hak orang main abang tak aku perasan dia ni ni. Kawan hak dengar tu kata ni, dia pun ada orang kata dia ni ni. Kawan ni kata aku perasan dia ni ni. Hak kawan orang lagi kata dia. Macam itulah cerita tu berkembang ni macam tu. Macam tu hak kita terima ni berapa persen betul kata. Sampai ke telinga Nabi, Osman dah kena bunuh. Itu cerita dia. Maka sabda Nabi SAW, dia ada berubah sehingga kita perang kaum Quraisy. Nabi dengar kata Osman, Nabi cukup sayang dekat Sayyidina Osman ni. Nabi cukup sayang dekat Sayyidina Osman. Tiba-tiba orang main hantar kata orang yang Nabi sayang ni orang bunuh. Apa Nabi kata? Nabi kata, aku tak akan genjot daripada bumi Hudaybiyah ni, melainkan aku akan randung dia. Nabi kata. Maka panggil ia akan manusia 1,400 orang itu mubayarah, angkat janji taat setia atas berperang dan tiada undur sehingga menang ataupun mati. Nabi tahu dia main cengih, dia tu main, dia panggil main semua 1,400 orang. Nabi panggil berdiri di depan semua orang. Nabi kata oleh kerana Osman dia bunuh, aku sekali-kali tak akan bergendak daripada tempat ni. Aku akan lawan mereka ni, sama ada Allah bagi kemenangan dekat aku ataupun aku mati. Nabi kata, tak biar apa-apa. Itu dia yang kata Nabi ni. Maka menghantar Nabi SAW akan kirinya kepada kanannya. Nabi letak tangan kanan dia, mubayarah, nak jadi setia ni. Tak tangan kanan dia, letak tangan kiri pula di atas tu. Begitu. Nabi letak tangan kirinya pada kanannya dan kata Nabi SAW, ini mubayarah Osman. Nabi kata, tu nampak tuan, perkataan yang Nabi pilih untuk nak membakar semangat 1,400 orang. Ini Nabi guna perkataan tu, Nabi purposely sengaja pilih perkataan. Nabi letak tangan kanan dia, ini bayarah aku. Nabi letak tangan kiri dari atas. Nabi kata tangan ni adalah ganti kepada tangan Osman yang mereka bunuh. Pam kata letak, 1,400 orang pegang. Itu yang Nabi buat pada masa itu. Maka sabda Nabi, ini tangan kiri ini mubayarah untuk Osman. Maka tak kalah kedengaran Quraisy dengan mubayarah itu. Lepas mereka itu akan Osman dengan kawan dia 10 orang balik kepada Nabi SAW. Puak ni dengar dia buat tak buat badan, bagi dia balik cepat. Duk bunyi cengih lah, syarahan pun berapi-rapi lah, tangan bila buat hidung lagu nak rang-rang pisang madak lagu ni cerita ni, dia kata cerita nak jadi apa tak tahu, modal cerita orang cepat-cepat, Osman hampir balik cepat, tak jadi dan mereka randuk rumah jadi leceh hampir. Lepas jadi Osman pergi dengan 10 orang yang escort dia ni balik kepada Nabi. Dan khabaran ataupun berita daripada Quraisy tiada beri masuk tahun ini. Di balik habang dekat Nabi, kata kami tak mau perang, tak mau gaduh apa dengan dia, cuma tahun ini kami tak bagi dia masuk. Tahun tu keputusan kami muktamad. Ya boleh. Maka baliklah Nabi SAW dengan pencerahnya. Nabi pun tak apa. Dah dapat tahu kata pihak Mekah tak buka pintu bagi masuk, Nabi patuh kepada adat. Tak bagi tak apa, yang penting Osman selamat. Jom kita balik. Nabi kata pusing balik. Maka firman Allah, wa asabahum fathan qariba. Maka membalas Allah akan mereka itu daripada duka cita Hudaybiyah itu akan menang perang yang hampir, iaitu berjaya takluk Nabi akan Khaybar. Balik itu bulan Zulhijjah, berikutnya bulan Muharram, perang Khaybar. Perang Khaybar Islam diberi kemenangan. Menang Khaybar itu sebagai nak hilang kesedih hati. Pasal dah dekat dah Mekah orang tak terima tu.
Tuhan tahu balik kesedihan itu dengan menganugerahkan kemenangan kepada Nabi di dalam perang Khaybar lawan dengan Yahudi. Itu ceritanya. Baik. Kemudian daripada Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-6, maka awal Muharram tahun yang ke-7, berikut-ikut bulan tu maka berlaku perang Khaybar. Ya kan? Dengan tentera Hudaybiyah itu menang. Tentera Hudaybiyah yang tadi dah mubayarah nak pergi perang 1,400 orang ni, mereka ni juga yang pergi perang pada perang Khaybar. Allah bagi kemenangan dekat mereka. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan dapat beberapa rampasan yang banyak di dalam perang Khaybar itu, yang ambil mereka itu akan dia. Perang Khaybar menang besar. Balik harta rampasan juga sedikit, dia kata. Firman Allah, wa kana Allahu azizan hakiman, dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mulia lagi amat hakim pada perbuatannya. Baik, kemudian dia kata wa'alakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunha, dan telah janji akan kamu oleh Allah akan beberapa rampasan yang banyak daripada negeri yang menang perang, yakni lain daripada Khaybar itu. Tuhan ada janji. Khaybar ni hanya permulaan kepada menang perang. Lepas ni Tuhan kata lagi banyak perang hamba akan Nabi, dan lagi banyak harta yang hamba akan datang. Tuhan apa kata dalam Quran? Fa'ajjala lakum hadhihi, maka segera Allah bagi kamu akan rampasan Khaybar ini. Perang Khaybar ini adalah pendahuluan. Lepas ni nak main lagi banyak perang, lepas ni nak main lagi banyak harta rampasan yang hamba akan datang. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan menahan Allah akan tangan manusia daripada membinasakan anak-anak kamu ketika kamu keluar pada Hudaybiyah. Ini lagi satu cerita. Bila Nabi dengan 1,400 orang keluar daripada Madinah nak pergi Hudaybiyah kali ini, masa tu Yahudi tu ada di Madinah, munafik pun ada di Madinah. Daripada pakat dah, bila Muhammad keluar dengan geng-geng dia, kita fikir ni, kita pergi colek anak-anak mereka hatian, kita colek, kita bunuh anak-anak mereka ni. Rencana Yahudi dan munafik daripada pakatkan, mereka nak buat benda ni semasa ketiadaan Nabi SAW. Dah pakat dah. Tiba-tiba Tuhan kata wa kaffa aydiyan nasi ankum, Tuhan tahan tangan-tangan Yahudi ni. Nak pergi buat benda jahat dekat anak-anak orang Islam, tak boleh. Pasal apa? Pasal Tuhan blok, Tuhan tahan mereka, tak boleh nak pergi buat benda jahat tu. Yang dicita-citakan oleh Yahudi Khaybar ataupun oleh Banu Asad dan Ghatfan bahawa nak tawan anak-anak orang Islam ni, maka lontar Allah akan takut dalam hati mereka itu, yakni akan hati Yahudi itu tiada jadi dalam. Dia berpakat dah. Pakat dah bila Nabi dengan 1,400 orang keluar aja nak pergi ke Hudaybiyah, masa tu kita fikir ni anak-anak mereka, kita colek anak-anak mereka, kita bunuh. Tak boleh buat. Pasal apa tuan-tuan? Allah campak akan masuk dalam hati Yahudi ni semua pasal takut. Takut ni Tuhan campak. Dia lempak masuk dalam hati mereka tu. Duk cadang-cadang hati dia main takut ni. Dia kata tak lagi kalau mereka balik, mereka tahu macam mana. Apa mereka mengamuk jenuh dia. Dia campak benda tu. Bila masuk tu, hak tadi ni nak dibuat jahat jadi takut. Duk dia tak jadi. Pasal dia ingat benda nak jadi. Allah campak rasa takut tu ke dalam hati orang kerja. Di antara cara Allah tolong tentera Islam dulu, zaman Nabi dulu, ialah dengan mencampakkan rasa takut ke dalam hati musuh. Musuh tak berani nak buat orang Islam. Tapi bila Allah cabut rasa takut daripada hati orang Islam, jadi macam tu jadilah. Lawan tak takut orang Islam. Lawan tak takut orang Islam. Dia takut utama dia lagi orang mana. Ada yang dia takut. Lebih-lebih lagi bila dia tengok dia Iraq lagi dalam apa jadi ni, dalam masa terdekat ni apa jadi. Memalukan Islam seluruh dunia. Amerika tak ada nak pilih buat apa bagi dia. Sama-sama dalam tu, sama-sama Islam. Sunni marah dekat Syiah, Syiah marah kat Sunni, Sunni pergi buat tempat semayang orang Syiah main buat tempat semayang orang Sunni. Jadi kelas kamu. Tentera Amerika tak pakai duduk minum kopi ya, tengok. Tentera Amerika lagi duduk minum kopi aja. Di tempat-tempat mereka, di base tentera mereka ni, mereka duduk minum kopi ya. Mereka kata puas ni, mereka ikut sama mereka. Kita tak ada buat. Inilah masalah yang menimpa umat Islam seluruh dunia.
Musuh sebenarnya tu dia kelabu, dia tak nampak. Dia tu tengok sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak ni dia tu nampak musuh. Berlaku. Apa yang berlaku di Iraq lah ni sangat mengaitkan, sangat memalukan. Sampai nak kena masuk campur. Pemimpin Syiah kena masuk campur beritahu dekat orang Syiah jangan pergi buat. Pemimpin Sunni kena masuk campur beritahu dekat orang Sunni jangan pergi buat. Imam Masjidil Haram Makkah khutbah Jumaat baru lepas itu bercakap tentang benda ni, beritahu dekat orang Islam seluruh dunia ni ada umai buat umrah buat apa di Makkah ni. Imam Masjidil Haram bagi cakap benda ni, tolong jangan buat benda ni, haram. Orang Islam menumpahkan darah sama-sama orang Islam, baca ayat Quran, baca hadis Nabi, macam-macam dia baca. Jadi juga tak boleh nak ngomong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini perkara bila jadi macam ni, Allah cabut rasa turun dalam diri musuh. Musuh tak takut kepada orang Islam lagi. Dia kata buat ni karut semua sekali. Nak lawan kita apa? Sama dia apa dia lawan? Nak lawan kita apa? Terus dia lawan sama dia macam bergelentang sama-sama dia itu. Ini yang berlaku. Firman Allah, وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan supaya ada ia, yakni tegah tangan Yahudi daripada tawan, daripada bunuh anak-anak orang Islam itu menjadi alamat bagi sekalian mukmin atas benar janji Nabi, yakni benarnya Nabi pada janji, iaitu ketika selamat balik daripada Hudaybiyah itu. Nabi dah janji dah, kita keluar pergi ke Hudaybiyah ni, Allah akan jaga keluarga kita yang tinggal di Madinah. Nabi dah janji dah, benar janji Nabi. Yahudi ingat nak buat pun Allah tahan, tak pergi buat. Pasal apa? Pada Nabi dah kata dah, Allah akan jaga mereka, Allah jaga mereka. Maka benarlah janji Nabi SAW. Dan janji untuk dapat rampasan, Nabi kata dah, kalau jadi peperangan kita akan dapat rampasan. Jadi perang Khaibar, betul kita dapat rampasan. Benar janji Nabi. Dan Fathu Makkah, dan Nabi dah kata dah, tak apa, mereka minta kita berdamai dengan mereka, gencatan senjata 10 tahun, kita tak akan jadi perang dengan mereka, tak apa. Tapi satu hari Nabi kata, kita akan masuk ke dalam kota Makkah, kita akan kuasai Makkah tanpa tumpah darah setitik pun. Benar janji Nabi. Selepas tu, hari pembukaan kota Makkah, darah setitik pun tak tumpah. Apa yang Nabi kata, ternyata betul. Jadi macam mana yang Nabi kata, maka benarlah janji Nabi SAW, dan masuk Nabi ke Masjidil Haram dengan aman, tak ada tumpah darah. Macam tu Nabi kata, macam tu jadinya. Firman Allah, wa yahdiyakum siratan mustaqima. Dan hidayah Allah akan jalan yang betul pada tawakal atas Allah dan serah diri kepada Allah. Betul, Allah bagi hidayah jalan Islam, itulah jalan betul. Ikut jalan tu, tak sesat kita ke mana-mana. Firman Allah, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Dan negeri-negeri lain, maksudnya yang tiada kuasa kamu atasnya daripada rampasan, seperti Rom, Parsi dan sebagainya. Firman Allah, fa'ahatallahu biha. Sesungguhnya telah meliputi ilmu Allah dengannya. Lagi akan dapat tawan bagi kamu. Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata bukan Khaibar, Khaibar ni kecil. Khaibar ni tu ada dalam Madinah juga. Khaibar ni kecil. Tuhan kata hampa esok ni akan dapat tawan negeri yang lagi besar. Rom, Parsi, negeri-negeri besar tu, Islam akan dapat tawan. Tuhan kata macam tu. Tengok qad ahatallahu biha. Sungguh telah meliputi ilmu Allah dengannya. Tuhan tahu awal lagi dah tentang benda ni, lagi akan dapat bagi kamu semua. Tak lama selepas Nabi wafat, ghulibatir Rum, negara Rom telah ditumbangkan. Itu dia. Kalau kita betul-betul faham Quran, tak ada benda yang Quran sebut tak jadi, tak ada. Hak Tuhan sebut dia semua jadi. Hak Nabi sebut dalam hadis ni semua jadi. Kalau kita buat satu senarai, jumpa satu ayat dalam Quran kata apa tulis, jumpa satu ayat dalam Quran kata apa tulis, benda tak jadi lagi ni. Yang disebut dalam Quran tulis. Baca hadis pula cerita apa tanda-tanda kata apa tulis. Tonton panjang umur, jumpa raih, semua tu akan raih akhirnya. Pasal apa? Pasal semua yang Tuhan kata, semua yang Nabi kata tentu punya jadi. Begitu. Baik. Firman Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Dia kata, firman Allah,
walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar. Dan jika perang akan kamu oleh segala kafir pada Hudaybiyah, Tuhan buat satu andai. Tuhan kata apa? Kalaulah kata hari itu ni hampa jadi perang, sampai di Hudaybiyah dah hantar Sayyidina Osman pergi mai berita kata Osman dah mati kena bunuh, hampa pergi perang Mekah. Katalah Tuhan kata berlaku perang, hampa pergi serang orang-orang kafir yang ada di Mekah, nescaya berpaling mereka itu lari daripada kamu. Adalah ketika itu Khalid bin Al-Walid belum Islam, sertanya 200 orang yang berkuda keluar bagi Quraisy pada Hudaybiyah, tiada berdampak, tak bersempak dengan tentera Nabi SAW. Lari balik dia dan bagi tahu kepada Quraisy. Saja Tuhan tak mau bagi jadi perang. Nabi kira dah habis dah, maksimum dah keputusan kita akan serang Mekah, maksimum dah, kemuncak dah semangat ni, semangat Nabi dan semangat tentera Islam ni dah duduk pada tahap 100% dah. Memang masa tu tak nampak dah beri, duk nampak api menyala dah. Tapi Allah tak izin berlaku perang. Kerana Allah tak izin berlaku perang, maka tak jadi perang. Di pihak Quraisy pula, walaupun mereka takut berlaku perang, walaupun mereka takut, mereka bersedia juga. Khalid Al-Walid yang pada masa itu belum masuk Islam, Khalid Al-Walid pimpin satu pasukan berkuda, mai juga keluar nak cari Nabi ni. Kalau betul Nabi nak pergi serang, mereka nak belum tengah jalan, nak biar perang jadi di luar daripada Mekah. Khalid Al-Walid keluar, Allah tak izin perang jadi. Allah suruh Nabi balik dah ke Madinah. Dia keluar, mai dia tak jumpa Nabi SAW. Allah tak izin berlaku perang di Mekah pada hari Hudaybiyah itu. Pasal apa? Dia ada batas. Pasal kita dah cerita bulan lepas, di Mekah itu sendiri sebahagian besarnya dah ada orang Islam, tapi dalam keadaan sembunyi keislaman dan keimanan mereka. Depan tunjuk macam tak Islam, tapi sebenarnya mereka Islam. Balik ke rumah semayang, macam mana Nabi ajak, macam tu mereka buat. Kalau berlaku perang, Nabi attack tak kenal hak mana Islam, hak mana bukan Islam, pasti akan ada orang Islam yang terkorban di dalam perang itu kerana tak kenal dia Islam ataupun tak Islam. Maka untuk nak selamatkan daripada jadi benda ni, maka tidak ditakdirkan berlaku perang pada hari itu. Dia akan beritahu lagi. Dia kata, firman Allah, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Dia kata inilah jalan Allah ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu daripada dahulu kala, daripada menang mukmin dan kalah kafir. Tapi kalau jadi juga perang, Tuhan kata apa? Islam tentu menang, kafir tentu kalah. Kalau jadi perang, tapi Tuhan tak izin perang itu jadi. Dia kata, firman Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tiada engkau dapat bagi jalan itu bertukar daripadanya. Sunnatullah ataupun hukum Allah, Allah akan pelihara. Dia tak boleh ditukar sewenang-wenangnya. Firman Allah, wa huwa allazi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Dan dialah Allah itu, Tuhan yang menahan segala tangan mereka, yakni tangan ahli Mekah, daripada kamu, daripada membunuh orang Islam. Tuhan yang tahan tak jadi perang. Tuhan tahan orang kafir daripada bunuh orang Islam. Tuhan tahan tangan mereka. Dan Tuhan tahan tangan kamu, yakni tangan orang Islam, daripada membinasakan mereka, yakni penduduk Mekah. Dan demikian juga Tuhan tahan tangan orang Islam daripada bunuh orang kafir. Tuhan tak mau bagi jadi perang pada masa itu. Dengan tengah Makkah Hudaybiyah itu, pada hari itu Tuhan tak mau perang jadi, maka Tuhan tahan semua benda-benda ini. Begitu firman Allah, min ba'di an azfara, atau bukan asfara, bukan po tapi uzza, min ba'di an azfarakum, min ba'di an azfarakum alaihim, daripada kemudian bahawa memenang Allah akan kamu atas mereka itu. Kerana 80 orang daripada tentera Khalid Al-Walid itu berkeliling dengan askar kamu. Khalid Al-Walid keluar untuk mencari itu. Khalid Al-Walid keluar dengan 80 orang nak mai riki, nak mai tengok Nabi ada tang mana tu. Dengan Nabi ada 1400 orang. Kalau Nabi lengkong daripada 80 orang, pun habis dah dia. Tapi Allah tak izin tumpah darah berlaku pada hari itu. Allah tak benarkan berlaku pada hari itu. Dia kata nanti lepas dia tulis hidup.
Lepak boleh tulis kitab ni orang Al-Ustaz. Jadi dia tulis lampau alif dia kata. Berkeliling dah tentera Khalid Al-Walid ni dah pun dikelilingi oleh askar kamu, oleh sahabat-sahabat Nabi. 1,400 orang memang boleh lengkong 80 orang ni bila-bila masa. Nanti lepas aja maka ditangkap mereka itu dan dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya kalau nak tangkap 80 orang ni bila-bila masa boleh tangkap. Begitu. Maka maaf Nabi dan lepas mereka itu, maka jadilah yang demikian itu sebab kepada sulh. Walaupun dah dapat kepung, dapat tangkap, tak jadi apa. Tumpah darah apa tak jadi, suruh balik itu aja. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah wa kana Allahu, bagi itu begitu. Wa kana Allah, dia tulis tu wa kana Allahu. Bahasa Arab tuan-tuan bila jumpa kana perkataan isim, selepas tu mesti bagi tu. Jadi bila kata wa kana Allah, yang tu dia panggil orang Arab kata khata ali. Khata ali ni maksudnya salah teruk, salah cukup besar. Jadi seperti itu. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan adalah Allah itu Tuhan dengan barang yang mereka itu beramal itu amat melihat. Tuhan tengok semua. Apa jadi tak mana, semua Tuhan tengok, semua Tuhan tahu. Firman Allah, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiyah. Mereka itulah, yakni segala kafir itu, menegah mereka itu akan Nabi daripada sampai ke Masjidil Haram. Tuhan sebut jahat kafir Mekah ni. Nabi nak main buat umrah di Masjidil Haram, depa blok, depa tahan, depa halang Nabi. Bahkan tegah unta yang dihadiah tu, bukan yang dihidayah. Unta tak dapat hidayah, kan? Dan tegah unta yang dihadiah. Ayat tadi ni, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiyah. Hadiah tu hadiah. Dan tegah unta yang dihadiah, maksudnya unta yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi ni ada 70 ekor unta, bawa dengan tujuan nak buat korban di Makkah, juga ditahan, tak boleh masuk ke Makkah. Tak boleh Nabi buat korban di Makkah tu, ditahan oleh kafir Makkah ni. Ma'kufan an yablugha mahillah, maka terhenti daripada sampai ke tempatnya, yakni ke tanah haram, tempat nak disembelih unta-unta itu. Tuhan sebut benda ni. Tadi dia kata apa? Tuhan melihat semua benda ni. Tuhan tengok Nabi keluar daripada Madinah nak main Mekah tu, Nabi keluar dengan 1,400 orang. Tuhan tak. Nabi keluar bersama dengan rombongan Nabi ni ada 70 ekor unta yang dibawa dengan tujuan nak buat korban di Makkah. Tuhan tak. Tuhan sebut balik benda ni dalam Quran. Tuhan kata jahat kafir Mekah ni. Pasal apa? Satu, pasal mereka tahan Nabi aku daripada masuk Mekah. Mereka jahat. Yang kedua, jahat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka tahan Nabi aku nak pergi buat umrah, nak pergi buat ibadat, nak pergi buat umrah, kemudian nak semayang. Hak ni pun mereka tahan, tak bagi buat. Mereka ni jahat. Yang ketiga, mereka ni jahat pasal mereka tahan Nabi yang bawa 70 ekor unta Nabi buat korban. Korban tu bila buat nak bagi makan orang-orang miskin yang ada. Nabi buat benda baik, hampa tahan. Jahat hampa ni. Begitu maksud dia. Firman Allah, walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum. Dan jika tiada segala laki-laki yang mukmin dan segala perempuan yang mukminah itu wujud di dalam Makkah, bercampur gue ada dalam tu, bersama dengan kafir yang tiada kamu ketahui mereka itu, dengan sifat iman mereka itu, bahawa kamu perang akan mereka itu serta orang-orang kafir jika diizin bagi kamu pada perang Makkah itu. Tuhan terang balik dalam Quran. Pasal apa yang aku tahan sampai jangan jadi perang ni? Pasal apa? Pasal dalam Makkah aku bercampur orang Islam dengan orang kafir tu ada campur sekali. Hak Islam ni sembunyi Islam mereka. Pasal apa? Kalau tunjuk mereka kena dapat. Mereka sembunyi. Jadi orang tak tahu mereka Islam, tapi Tuhan tahu kata mereka Islam. Kalau hampa serang masuk ke Mekah, hampa tak boleh beza Islam dengan bukan Islam. Mungkin hampa nanti dibunuh saudara kamu Islam dengan hampa. Pasal itu Tuhan kata, aku tak mau jadi perang pada masa itu.
Tuhan terang balik dalam Quran benda ni. Firman Allah, fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin, maka kena akan kamu daripada mereka itu oleh dosa kerana tiada ketahui daripada kamu. Maka makna jika tiada kerana takut terbunuh orang mukmin yang bercampur dengan kafir di Mekah itu dan boleh menyebabkan jadi kekejian dan dosa, nescaya Allah izinkan bagi kamu berlaku perang di Mekah. Tuhan kata kalau tak sebab aku takut perang tu boleh menyebabkan orang Islam kena bunuh pasal tak tahu kata dia Islam. Kalau tak sebab tu, aku akan izinkan apa pergi perang dengan puak-puak ni pasal jahat dia ni. Tuhan kata. Tapi pasal takut mati orang Islam ada bercampur dengan orang kafir dalam Mekah tu, pasal tu aku tak jadikan perang berlaku pada masa itu. Maka dengan sebab takut itulah, maka tiada diizin Allah takut terbunuh orang Islam yang ada di dalam Mekah itu. Kita faham ni cerita dia. Itu cerita dia macam tu. Baru kita nampak jelas apa yang berlaku pada zaman itu. Firman Allah, liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, supaya memasuk Allah pada dalam rahmatnya mereka yang dikehendakinya. Tuhan nak jaga orang ada dalam Mekah tu hak Islam tu, mereka baru duk terima Islam, baru duk amal Islam cara sembunyi-sembunyi. Allah nak masukkan rahmat Allah sepenuhnya kepada dalam hati mereka ni. Tuhan nak jaga mereka ni semua. Lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum, jika terbeza mereka itu, yakni muslim daripada kafir dapat dibezakan, nescaya kami azab akan segala orang kafir daripada mereka itu, yakni ahli Mekah itu, azaban alimah, akan sebagai azab yang sangat sakit di atas dunia dan di akhirat. Kalaulah boleh kenai dalam Mekah tu Islam siapa, kafir siapa, Tuhan kata aku memang izinkan perang jadi. Bila jadi perang, puak-puak kafir ni lagi kena. Biar mereka kena azab atas dunia, akhirat esok aku bagi lagi sekali azab dekat mereka. Tapi kerana tak boleh nak beza Islam dengan kafir yang ada di Mekah pada masa itu, aku tidak mentakdirkan berlaku perang di Mekah pada masa itu. Dia tuan. Quran ni detail dia macam tu. Detail benda ni. Tuhan cerita balik. Pasal apa? Kalau tak diceritakan balik benda ni dalam wahyu, jadi sahabat-sahabat Nabi dibiarkan dalam keadaan tak faham. Tak pasal apa yang tak perang. Daripada dia nak marah Nabi. Bila tak faham dia nak marah. Tak pasal apa yang tak jadi perang. Dan kita dah bayar dah janji setia dah. Kita dah sanggup jadi apa pun dah. Pasal apa yang Nabi kita tak mau perang. Benda ni bagi jadi marah. Nabi jadi susah macam tu. Maka Allah turun wahyu dia, suruh Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat ni. Tak jadi ni bukan kerana Nabi tak mahu, tapi Allah yang halang peperangan daripada dia. Pasal apa? Tuhan beritahu pula dalam Quran sebab-sebab dia. Sebab Mekah bercampur Islam dengan bukan Islam, orang tak kenal siapa Islam, siapa bukan Islam. Kalau berlaku perang, masuk tak tahu kata Islam, bunuh. Lepas bunuh baru tahu kata dia ni dah Islam. Kita akan jadi orang menyesal tak sudah. Maka daripada keadaan buruk itu berlaku, Allah cegah benda itu daripada jadi. Maka perang tidak jadi. Ini ayat ini cerita. Firman Allah, iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah, kerana menjadi oleh segala orang kafir Mekah pada hati mereka itu takbur. Oh, kafir Mekah ni dia dah jual dah. Dia dah sampai satu peringkat dia jual ni kira dia takbur, dia sombong, dia bongkok, dia merasa satu macam. Dia jual. Bukan dia tak tahu yang minta nak masuk Mekah nak buat umrah ni Nabi Muhammad. Bukan dia tak tahu. Kalau dia tak mau ikut Nabi Muhammad bawa agama Islam, dia tak mau ikut Islam pun tak apa. Tapi dia pun sekurang-kurangnya dia pun tahu Nabi Muhammad seorang baik. Dia pun tahu Muhammad seorang baik. Apa salah kalau bagi dia masuk? Dia masuk mai bukan nak kacau orang. Dia masuk mai dia nak tawaf 7 pusingan, dia nak sa'i daripada Safa ke Marwah. Lepas tu dia nak potong rambut, lepas tu dia nak balik. Dia bukan nak mai buat kacau apa. Yang apa tak bagi pasal apa? Tu dia. Jadi maknanya jahat mereka ni campur sekali dengan sombong, campur sekali dengan takabur, campur sekali dengan jua, dan benda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tuhan sebut. Sambung ayat tu dia kata hamiyatul jahiliyah.
Sombongnya penduduk Mekah ni seperti mana sombong takburnya orang jahiliah, iaitu tahan mereka akan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi daripada masuk ke Masjidil Haram. Ini cukup zalim. Tahan orang nak ismayang ni cukup zalim. Dia kata, firman Allah, fa'anzalallahu sakinatahu. Baris dia banyak jatuh. Fa'anzalallahu sakinatah, bukan sakinatu. Baris tu. Dan tu dia jadi maf'ul bih dalam bahasa Arab. Dia mesti kena baca mansub, mesti baca baris atas. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Maka turun Allah akan ketetapan, yakni akan tenang atas rasul dan atas segala orang-orang mukmin. Maka suluh mereka itu akan orang-orang Islam. Itu dia. Kita dah cerita bulan lepas. Isi perjanjian tak adil. Isi perjanjian yang disuruh Nabi setuju tu, isi perjanjian tu perak sebelah. Isi perjanjian tu selain daripada gencatan senjata 10 tahun tak jadi perang, yang tu okey. Selain daripada tu apa? Kalau orang Islam yang duduk dengan Nabi di Madinah nak murtad, nak balik ke Mekah, pihak Mekah tak payah hentak dia balik. Balik dia jaga dia elok. Orang yang murtad tak boleh buat apa. Tapi kalau orang mereka yang kafir ni nak masuk Islam, nak mai dekat Nabi, Nabi wajib kena hantar balik. Ini tidak adil. Jadi macam mana Nabi dan sahabat-sahabat Nabi nak boleh terima isi perjanjian yang berat sebelah? Macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi nak terima isi perjanjian yang nampaknya macam memperbodoh-bodoh dan Islam? Tapi Nabi dan sahabat-sahabat boleh terima. Pasal apa boleh terima? Pasal ayat ni beritahu. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Maka Allah telah turunkan tenang ke atas Nabi dan ke atas segala orang mukmin. Maka suluh, maka berdamai mereka itu akan orang muslim. Allah buat turun tenang, boleh terima isi perjanjian yang berat sebelah tu. Nabi boleh terima, sahabat boleh terima. Sedangkan Nabi boleh untuk tolak pasal tak adil. Bahkan Nabi boleh serang mereka pasal Nabi sudah bersedia. Tapi dah tenang tu Allah bagi. Dan macam tadi dia kata apa? Takut pun Allah campak dalam hati musuh. Tenang Allah boleh bagi dalam hati orang yang beriman. So, kalau kita dapat benda tu, itu anugerah Allah. Kita ni kalau boleh dapat tenang lah. Patut-patut kita boleh lompat marah dah ni, tapi kita boleh tenang. Tenang Tuhan bagi. Bukan semua orang boleh tenang. Dia dengar dan darah dia tembak naik ke rambut dia, cacak rambut dia tu macam dia kira Nabi. Banyak orang macam tu. Tapi kalau orang ni jadi macam mana pun dia boleh cool, dia boleh sejuk, dia boleh tenang itu Allah lagi. Ini dia nak beritahu. Maka Allah turunkan sakinah, tenang itu ke atas Nabi dan ke atas orang yang beriman. Maka Nabi dan orang beriman boleh terima isi perjanjian yang berat sebelah tadi ni, atas bahawa datang mereka itu, yakni datang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi tahun depan. Jangan. Dah mai dah, kita dah cerita dah bulan lepas macam mana Nabi bertolak mai daripada Madinah nak sampai Hudaybiyah itu 2 minggu juga. 2 minggu naik unta redah padang pasir. Naik unta redah padang pasir dengan susah payah, dengan tadi ribut pasir, dengan Nabi dah mai 2 minggu perjalanan sampai tahu orang kata tak boleh, nak kena balik pula. Bukan semua orang boleh terima. Dia kata mai dah balik tak sekali-kali. Dia mai dulu. Dia dulu memang dulu. Kami mai dah. Kalau balik kami bukan nak yang dah. Dia duduk mai ayat tu pula. Ayat mai kita tak boleh juga. Tapi Nabi dan orang-orang yang beriman, sahabat Nabi ni, Allah buh sakinah dalam hati dia. Balik, okey kami balik. Nabi dapat ketenangan itu. Dan yang kedua dia kata masuk Makkah dan duduk 3 hari dengan tiada senjata. Tahun ni tak boleh mai, tahun depan baru mai. Tahun depan mai pun duduk dekat 3 hari. Ini melanggar. Kami dah redah padang pasir 2 minggu mai, hambat balik buta gitu je. Suruh mai pula tahun depan suruh mai pula suruh 3 hari ya, betul balik. Perjanjian apa macam ni? Dia mula.
Tapi Nabi dan sahabat-sahabat Nabi boleh sakinah, boleh tenang. Tak apa, kami terima perjanjian ini. Dan duduk 3 hari dengan jaga senjata lah. Senjata tak boleh bawa. Kalau bawa pun mesti bersabuk, dia kata. Dan atas berhenti perang 10 tahun, yang tu tak apa. Okey, tak perang selama 10 tahun, yang tu semua orang boleh terima. Dan orang musyrikin yang datang ke Madinah tu, tolong berhenti, dia tulis ke Madinah. Dan orang musyrikin Makkah yang datang ke Madinah, maulah hendak balik dekat mereka. Ni kita ada Allah. Kalau geng mereka main dekat Nabi, Nabi kena hantar balik. Begitu. Dan orang Islam, maksudnya yang nak murtad ni, yang balik ke Makkah, maka tak perlu hantar balik. Oh, lagu tu lah. Kalau orang hampa main kat kami kena hantar balik. Orang kami pergi kat hampa kena hantar balik. Mau tembak apa tu? Tapi dah, dia kata orang kami pergi kat hampa kena hantar balik. Orang hampa main kat kami, hampa tak boleh buat apa. Oi, itu kan Allah. Nampak? Tapi Nabi dan sahabat-sahabat Nabi boleh tenang, boleh terima. Dengar satu-satu. Tak hadir. Tak apa, terima. Tak mau nak jadi gaduh. Begitu. Maka suruh Nabi akan Sayyidina Ali tulis surat. Nabi kata tak apa. Panggil Sayyidina Ali, tulis satu surat. Maka orang Mekah yang datang buat perjanjian itu ialah Suhail bin Amr al-Qurashi. Ni wakil daripada mereka ni, Suhail. Wakil sebelah Nabi, Sayyidina Ali. Tulis perjanjian. Wakil daripada mereka juga ialah Huwaitid bin Abdul Uzza. Tengok nama pun family. Nama pun apa? Abdul Uzza. Nama tokoh dia. Uzza, Lata, Uzza. Ni semua nama tokoh. Dia bubuh nama dia Abdul Uzza. Apa tokoh? Ini wakil mereka yang main tulis perjanjian dengan Nabi. Perjanjian Hudaibiyah. Dan Makrus bin Hafsin, yakni 3 orang wakil daripada sebelah kanan. Maka tak kalau selesai perjanjian damai itu, maka bertahalullah Nabi dan orang-orang Islam daripada ihram umrah mereka itu dengan sembelih kambing sebagai dam dan bercukur, dan baliklah Nabi ke Madinah. Pasti dah niat ihram dah, tiba-tiba terkandas, dia kena tahallul balik. Kalau tidak, dia dah niat ihram, dia dah duduk dalam ihram, dia tak akan terlepas daripada keadaan ihram dia tu, melainkan dia kena tahallul balik. Kalau tahallul cara umrah tu macam mana? Dia kena masuk Mekah, dia kena tawaf 7 pusingan, dia kena sa'i Safa Marwah sampai habis di Marwah. Lepas tu dia kena potong rambut, baru tahallul. Bagi kes orang yang terkandas ni, dia kena buat apa? Bila dah sampai di situ, keputusan dekat tak boleh masuk, sedangkan dia dah berniat ihram dah. Apa dia nak kena buat? Dia kata dia kena bertahallul juga. Macam mana cara dia? Yang pertama sekali, sembelih kambing sebagai dam, sebagai denda. Niat tapi tak jadi buat, maka sembelih kambing seekor, kemudian seekor, maka dia bertahallul balik. Esok tahun depan pula main. Baik, dia kata dalam yang demikian itu masuk bulan Zulhijjah tahun yang ke-6. Kemudiannya masuk bulan Muharram tahun yang ke-7, berlaku perang Khaybar. Ini dia cerita detail balik kat kita apa yang berlaku kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Firman Allah, wa alzamahum kalimat taqwa, dan melazim Allah atas mereka itu, yakni atas orang Islam itu, kalimah taqwa. Apa dia kalimah taqwa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan pertahankan kalimah itu dalam dada 1,400 orang sahabat Nabi beserta dengan Nabi. Tuhan konkret kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri mereka ni. Itu sebab tuan-tuan, di sisi ulama hadis, bagi mereka orang yang terlibat di dalam bai'atul ridwan adalah orang yang di-endorse oleh Allah dalam Quran sebagai orang yang mendapat keredaan Allah. Mana-mana orang bila sebut nama salah seorang daripada 1,400 orang ni dan ramai cerita tak elok dekat mereka, maka berdosa. Pasal apa? Pasal 1,400 orang ini Allah telah endorse, Allah telah sahkan mereka ni sebagai orang yang diredai oleh Allah. Mana boleh kita bila buat cerita tak elok tentang mereka? Maka ahli bai'atul ridwan ini adalah golongan yang mendapat janji keredaan Allah daripada mereka hidup lagi dah. Mereka telah dijanjikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewa ahli yang terlibat di dalam bai'atul ridwan ini.
Itu cerita dia. Baik. Firman Allah, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan adalah mereka itu, yakni orang-orang Islam itu terlebih mustahak, terlebih berhak dengan dia akan kalimah la ilaha illallah tadi. Dan ahlinya, yakni patut, memang patut dia paling memiliki kalimah la ilaha illallah itu berbanding dengan orang kafir. Dia paling memang patut disebut sebagai orang yang mendapat keredaan Allah, yang Allah konkretkan dalam hati dia kalimah la ilaha illallah. Pasal dia paling memang sanggup mati untuk agama. Begitu. Firman Allah, wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui dia. Tiada tersembunyi daripadanya bahawa muslimin itu adalah ahli kepada kalimah takwa. Tuhan lebih mengetahui tentang benda itu. Wallahu a'lam. Lepas ni dia akan masuk main cerita mimpi. Kita dibaca mukadimah mimpi tadi, tengok dia nak masuk main cerita mimpi. Dia nak masuk main cerita mimpi. Cerita mimpi ni, cerita mimpi ni dia nak cerita kata Nabi SAW. Allah bagi dekat Nabi mimpi. Sebelum Nabi nak bertolak daripada Madinah nak pergi ke Hudaybiyah tu, Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi tu, Nabi nampak dia dengan sahabat-sahabat yang ikut nak pergi Hudaybiyah ni. Nabi nampak kata dia pun ni berjaya buat umrah sampai ke peringkat cukur kepala dan sebagainya, bertahalul selesai. Nabi selepas mimpi itu, Nabi beritahu dekat sahabat semua. Semalam Nabi kata, aku mimpi kita semua sampai ke Mekah dan kita semua mengerjakan umrah. Dan aku nampak dalam mimpi itu kita ni semua ni keluar dalam keadaan apa? Rambut kita semua dah cukup besar. Maknanya apa? Nabi kata maknanya kita nak pergi ke Hudaybiyah dan nak masuk Mekah ni, kita akan berjaya kerana Allah dah bagi mimpi ni dekat aku. Nabi Allah jadi. Jadi sahabat ni bila dengar Islam, alhamdulillah, kita dah berapa tahun dah tinggal ni. Dah 6 tahun dah kita tinggal Mekah. Ni nak balik ke Mekah selepas 6 tahun kita tinggal Mekah. Nak balik dan nak buat umrah. Seronok sahabat ni. Pasal apa? Pasal Nabi dah mimpi kata dia berjaya buat umrah. Tiba-tiba pergi tak boleh buat umrah. Cerita tadi ni kena tahan, kena suruh balik, kena tahun depan main pula dan sebagainya. Bila jadi macam tu, apa jadi tuan? Munafik mempertenda-tendakan Nabi. Ini cerita Nabi. Janganlah panjang umur, dia dah tengok bulan. Munafik mempertenda-tendakan Nabi. Dia pergi duduk sembang, agak-agak bagi Nabi dengar di telinga, dia pada buat cakap lagi tu. Dia kata, mana ni Nabi apa, mimpi takbir ni. Nampak tuan? Jahat munafik. Dia sembang sama-sama mereka saja, sembang bagi dengar, bagi sampai ke telinga Nabi. Betul kan Nabi ni macam mana mimpi jadi tak betul, dia buat belak oh sakit hati. Allah nak menjelaskan dalam ayat yang berikutnya, betulkah Nabi kekasih dia mimpi tak betul ataupun mimpi Nabi betul? Cuma tahun tu Nabi tak boleh buat, tahun depan saja Nabi boleh buat. Mimpi Nabi itu kata Nabi berjaya pergi buat umrah dan mimpi itu betul. Cuma tahun ni tak jadi, tahun depan tetap akan jadi. Tuhan akan perjelaskan benda ni dalam ayat dia. Sebagai apa? Sebagai nak sanggah balik olok-olok main yang dibuat oleh munafik. Jangan dulu. Munafik ni dia cukup jahat. Cari jalan ke mana pun nak bagi Nabi SAW ni sakit hati, nak bagi sahabat-sahabat Nabi ni sakit hati saja. Cari apa satu cerita nak bagi sakit hati. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala biasa pelihara Nabi. Kerana Nabi itu Nabi dia, utusan dia dan kekasih dia. Wallahu a'lam. Pendapatan gaji saya 26,000 setahun. Ingat sebulan saya. Pendapatan gaji saya 26,000 setahun. Adakah saya kena bayar zakat? Yang ini dia ada dua jawapan. Jawapan dari segi fiqh Imam Asy-Syafi'i.
dia tak cerita gaji sebulan berapa, dia tak cerita gaji setahun berapa. Dia cerita gaji, dia cerita duit kita dalam 1 tahun ada berapa. Itu jawapan benar. Dia tak kira gaji yang sebulan 5,000 ke 10,000 ke 200,000 sebulan ke apa semua. Ada tak ada dalam setahun genap. Dalam haul 1 tahun tu ada tak ada duit yang simpan ni melebihi daripada nisab. Maksudnya kita kata nisab 3,000 contohnya. Ada tak ada duit hang dalam setahun tu 3,000 ataupun lebih. Kalau ada 3,000 ataupun lebih, peluang 2.5%. Itu berdasarkan fiqh Asy-Syafi'i. Jawapan berdasarkan pusat urus zakat. Dia kira gaji yang berapa kena bayar zakat. Dia kata walaupun dalam bank ada tinggal 10 ringgit, tapi zakat kena bayar. Sebab apa? Pasal zakat tu dia bubuh di bawah kategori zakat gaji. Dia kata jadi duit ada dalam simpanan tu hang punya pasal hang punya gaji berapa banyak tu kena bayar zakat. Dia kata satu lagi jawapan kita tambah apa dia? Kalau kita duduk dalam kumpulan yang memang kena income tax, daripada kita bayar income tax, baik kita bayar zakat. Pasal apa? Pasal duit yang pergi ke zakat ni dia akan guna balik kepada orang Islam sahaja. Tapi kalau duit kita pergi dekat income tax, dia pergi habis semua tempat. Dia boleh jadi macam-macam. Jadi kesimpulan kepada soalan ni apa dia? Tengok duit kita dalam setahun ada berapa. Kalau lebih daripada 3,000 ada dalam masa setahun tu 2.5% bayar. Lebih daripada tu, kalau kita ni kerja yang gaji kita tu mewajibkan kita kena income tax, jangan bayar income tax, pergi bayar zakat. Jawapan dia dulu. Wallah, bagaimana kiraan dan nisab zakat perniagaan? Yang ni kita yang pejabat agama ataupun kita yang pusat urus zakat. Depa ada satu orang tu tulis semua dalam tu. Sebab cerita dia panjang. Zakat perniagaan ni semua benda ada dalam kedai kita yang kita ada niat nak niagakan dia, yang tu mesti di convert dalam bentuk nilai. Dan convert dalam bentuk nilai, total balik semua dapat berapa, tengok lebih tak daripada nisab dia. Kalau lebih, zakat kena. Jadi barang apa yang nak nilai apa semua tu pergi di pusat urus zakat, dia beritahu detail. Jadi dia kata ni bangku dia duduk kira tuang tu, bangku tu kira nilai lah. Bangku tu kira nak tahu. Jadi benda yang kita niat nak jual dalam kedai kita, apa benda yang kita niat nak jual, toyu ke, tomato ke, chili sauce ke, apa benda yang kita nak jual, benda tu mesti dinilaikan berapa masuk dalam senarai kira. Kemudian buat peluang bahagian zakat daripada tu. Jadi benda kita tak ada niat nak jual, contohnya apa? Kalkulator kira. Kalkulator yang kita tu kira tu, kalkulator tu bukan kita nak jual, kita nak kira kalkulator tu. Yang tu tak payahlah sudutnya apa RM30 tulis tak payah. Jadi yang ni untuk detail di pusat urus zakat. Kita boleh kira jumlah dia tentu besar. Ya, lepas tu sembang balik nak bayar berapa ejah balik kita. Kita macam mana? Ya, tapi apapun daripada bayar income tax, lebih baik bayar zakat. Pasal apa? Pasal zakat tu digunakan balik untuk orang Islam. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih takbir dan surah Allah.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله